KPM. Nak cari lampu, nak cari lampu, nak cari lampu, nak cari lampu. Panjang umur lampunya ada di sini kan. Saya sebagai pereka lampu yang terkenal di Malaysia, saya dah tak ada idea dah macam mana nak buat ni. Witi ini kawan-kawan, murid-murid memang sangat cantik lah. Nampak tak rekaannya cukup sophisticated. Saya cuba nak meniru macam mana bentuk dia. Okey, dia ada kayu kat sini. Cantik, tak ada orang lagi nak masuk. Nak tiru ke? Assalamualaikum. Kau salam. Saya bukan nak meniru. Saya hanya nak mengambil idea saja. Jangan. Kenapa? Kalau buat macam tu nanti dianggap memplagiat. Alamak. Macam inilah. Janganlah beritahu siapa, boleh? Tak boleh. Etika untuk seorang pereka bentuk ialah jujur. Okey, mari kita belajar. Ya. Puan ni siapa ya? Saya Cikgu Azrina. Nak tahu siapa Cikgu Azrina ni? Jom kita tengok profil guru hari ni. Saya tiru sekejap nak, sikit saja nak. Itu dia Cikgu Azrina kita yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 13 Subang Jaya. Cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aku masih sihat? Alhamdulillah terbaik, Cikgu. Saya sebagai bekas pelajar SMK Sivil, Cikgu. Bila saya dapat tahu USJ 13, saya rasa macam ada sesuatu lah, Cikgu. Ada chemistry kah? Diam kata ada. Cikgu, ini saya nak tahu jugalah kan. Apa kena-mengena dengan gimmick yang kita buat tadi tu, Cikgu, dengan pembelajaran kita hari ni? Katanya ada kena-mengena yang mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Betul ke, Cikgu, dalam menengah rendah kali ni? Betul. Okey, hari ni kita nak belajar lah. Okey, dalam subjek reka bentuk dan teknologi ni kita akan belajar 1.2.3 etika dalam reka bentuk tu. Etika dalam... Jadi dalam etika tu nanti kita belajar lagi kenapa etika tu tak boleh kita meniru. Betul, Okey, Cikgu. seterusnya kita akan belajar juga 1.2.4 kerjaya dalam bidang reka bentuk. Terbaik, Cikgu. Macam saya sebagai pereka lampu yang terkenal, Cikgu. Ya. Okey, ini kita nak belajar juga. Tapi kita belum menang lagi. Jadi, kepada murid-murid semua, sila sentiasa patuhi dengan segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap. Sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak berapa meter, Cikgu? 1 meter. 1 meter. Jadi dengan itu saya nak minta Cikgu Azrina kita untuk kita lakukan dulu sanitasi menggunakan gel pembasmi kuman. Boleh ke, Cikgu? Boleh. Boleh. Saya letakkan di sini. Jadi Cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Silakan, Cikgu Azrina. Terima kasih. Baik. Dan diikuti dengan saya. InsyaAllah kita doakan sepanjang orang kata bersiaran ni, Cikgu. Ya. Semuanya akan terhindar daripada wabak COVID-19. Amin. Okey, Cikgu. Dengar kata Cikgu pun ada bawa anak-anak murid juga. Oh, betul. Ada 6 orang. Memeriahkan. Betul. 6 murid ke atau 6 bas sekolah sebenarnya, Cikgu? Oi, kalau boleh satu Subang Jaya nak bawa. Cikgu, ramai sangat, Cikgu. Itulah. Ini dia saya nak memperkenalkan murid-murid yang akan bersama dengan kita pada jam ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 13. Assalamualaikum, apa khabar? Jawablah, hello. Semua senyap je. Semua senyap je. Okey. Ni kat belakang saya. Okey. Kita ada siapa ni, Cikgu? Okey, kita perkenalkan yang pertama. Kita start dengan Amy. Silakan, Amy. Silakan, Amy. Amy. On mic, Amy. On mic. Okey. Ada masalah talian ke? Macam biasalah, Cikgu kan. Tengah-tengah hujan ni, Cikgu Itulah, kan. hujan kat luar. Biasalah masalah teknikal ni kan. Okey. Okey, seterusnya. Kenapa dia ada? Okey. Macam mana saya nak pronounce ni? Andreas. 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 Kita silakan, Andreas. Salam sejahtera, Abang Amal. Hello. Dan Cikgu Azrina. Nama saya Andreas Ian. Abang Amal boleh panggil saya Andreas. Cantik. Cita-cita Andreas apa dia, ya? Itu cita-cita dia. Okey. Dia masih lagi berfikir cita-cita dia. Okey, seterusnya adalah siapa, Cikgu? Navina, boleh ya? Boleh. Silakan, Navina. Salam sejahtera Abang Akmal Hello. dan Cikgu Azrina. Nama saya Navina Tirumegem, boleh panggil saya Navina. Dan cita-cita anda? Boleh saya tahu?
saya nak jadi psychiatrist. Psychiatrist. Tengok tu hebat anak murid saya tu kan. Betul cikgu. Amin, kita doakan. Amin insya-Allah. Okey, seterusnya Amirul, silakan. Salam sejahtera Abang Akmal dan Hello. salam sejahtera. Boleh dengar ke? Boleh. Clean and clear. Salam sejahtera Abang Akmal dan salam sejahtera Cikgu Azrina. Nama saya Muhammad Amirul Nakib. Boleh panggil saya Amirul. Okey, cita-cita Amirul apa dia? Saya nak jadi seorang doktor. Seorang doktor terbaik cikgu. Amin insya-Allah. Okey, seterusnya kita nak berkenalan dengan Dania pula. Hello Dania. Hai. Sila perkenalkan diri anda. Salam sejahtera Abang Akmal dan Cikgu Azrina. Nama saya Dania Ira. Abang boleh panggil saya Dania. Okey. Cita-cita saya nak jadi civil engineer. Civil engineer. Okey, kita teruskan Terbaik. pula. Boleh cikgu. Ini kita dah bersama dengan Felina. Silakan. Hai, selamat sejahtera Abang Akmal dan Cikgu Azrina. Nama saya Felina Mu, boleh panggil saya Felina. Dan cita-cita saya ialah untuk menjadi pianis. Pianis. Ini hebat ni cikgu. Itulah. Baik, nanti kita akan minta Felina untuk mainkan satu lagu ya. Terima kasih Felina. Okey. Itu dia murid-murid yang akan bersama dengan kita pada jam ini daripada SMK USG 13 cikgu. Ya, bersama dengan Cikgu Azrina di dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Cikgu, sebelum kita nak berhenti rehat lah kan cikgu. Mungkin cikgu boleh terangkan lagi serba sedikit mengenai objektif pembelajaran kita hari ini. Silakan cikgu. Okey, jadi hari ini kita akan mengupas lebih lanjut apa maksud etika dalam reka bentuk tu. Saya nak tahu juga kan. Nak bagi murid betul-betul faham. Betul Jadi, tu. selepas pada kita kupas etika dalam reka bentuk tu, kita nak kupas pula kerjaya dalam bidang reka bentuk. Ya, itu dia yang diperkatakan oleh Cikgu Azrina kita. Kita nak belajar apa sebenarnya erti etika reka bentuk cikgu kan. Betul. Nak tahu apa dia semuanya selepas ini dalam Menengah Rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, masih lagi menyaksikan Menengah Rendah yang bersiaran secara langsung di Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu hebat kita iaitu Cikgu Azrina. Dan saya pasti ramai murid-murid kat luar sana tu dah tak sabar dah. Kita nak belajar bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Azrina. Okey, baiklah. Mesti host pun tak senang duduk dah nak belajar juga kan? Yes. Okey, baiklah. Pembelajaran kita hari ini kita akan mencakupi macam cikgu cakap tadi. Betul. 1.2.3 iaitu etika dalam reka Reka bentuk. bentuk. Yang kedua kita akan mencakupi 1.2.4 iaitu kerjaya dalam bidang reka bentuk Dan teknologi. dan teknologi. Okey, seterusnya tanpa buang masa, kita pergi pada maksud etika. Baik. Okey, maksud etika ni ialah nilai murni yang menjadi pegangan dan amalan seseorang pereka bentuk supaya hasil ciptanya itu tidak memudaratkan diri serta pengguna. Jadi dia ada nilai pegangan. Etika tu ialah pegangan seorang pereka tu. Okey. Tak bolehlah suka-suka hati sahaja. Tiru hasil kerja orang. Produk orang, tiru klaim sendiri punya. Jadi dalam etika ni Akmal, Ya. kita ada 5 je. 5. 5 yang perkara penting yang kita kena faham dalam etika reka bentuk. Iaitu cikgu. Iaitu, inilah dia. Okey, yang pertama ya, keaslian. Okey. Jujur. Yang kedua, jujur. 3, bermanfaat. Okey. 4, mesra alam. 5, selamat digunakan. Itu paling penting sebenarnya cikgu. Betul. Okey, jadi kita akan pergi melihat apa maksud setiap item ini supaya lebih jelas buat murid-murid di studio dan murid-murid di rumah. Betul. Okey, baiklah.
kita tengok yang pertama, keaslian. Ya. Jadi sesebuah produk tu sebenarnya kita tak bolehlah meniru hasil orang, memplagiat ataupun menciplak. Cikgu, kalau macam dia ambil, orang kata dia tiru sikit-sikit lah, orang kata inspired tu, macam mana pula cikgu? Kalau tiru tak kena, tak apa. Kalau tiru, produk tu telah didaftarkan dengan harta intelek, boleh dikenakan tindakan undang-undang. ya. Takutlah kan, tak naklah begitu. Jadi di sini ada ciri yang kedua, iaitu jujur. Seorang pereka mestilah jujur dalam mereka produk. Jadi dia perlulah jujur dalam meletakkan harga. Tak bolehlah rasa nak cepat kaya. Betul. Harga tinggi. Saat lagi nanti pengguna yang terbeban. Betul. Cikgu cakap pasal siapa tu, cikgu? Cakap pasal apa yang ada lah hari ni kan. Kita ni sepatutnya kita lihat kepada dua hala. Betul. Kita nak usahawan itu juga berkembang kan, dia punya perniagaan saling bantu-membantu sebenarnya kan? Ya, saling bantu-membantu. Dan juga pengguna juga dapat menikmati produk yang baik. Betul, itu yang paling penting sebenarnya. Ya, okey, itu jujur. Tadi kita dah kenal dengan yang pertama, iaitu keaslian. Dua, jujur. Jujur. Yang ketiga, okey, bermanfaat. Gambar kat sini simple je. Sebab cikgu takkanlah nak bawa dapur kan. Jadi bermanfaat ni sebenarnya kita kena tengok produk yang kita buat tu, kita reka tu bermanfaat tak buat pengguna A, pengguna B, pengguna C. Jadi kalau macam dapur gas yang kita guna kat rumah. Okey. Kalau orang dulu-dulu dia guna apa? Kayu api. Pakai arang juga pakai cikgu. arang. Lepas tu produk yang seterusnya dia ada dapur menggunakan minyak tanah. Kemar pernah tengok tak? Saya rasa pernah cikgu. Saya ada dekat rumah satu cikgu. Dapur menggunakan minyak tanah. Sekarang ni guna gas, guna elektrik. Kita tengok murid di studio, ada tak produk lain yang membantu kita dalam kehidupan seharian yang sangat bermanfaat untuk mereka? Silakan pelajar. Silakan. Cikgu, saya Murid-murid kita. Okey, Amirul. Zaman sekarang ni orang dah pakai air fryer. Sebab air fryer ni boleh membantu kita masak tanpa kena percikan minyak. Ya. Amirul, boleh dekatkan tak mikrofon tu dekat mulut? Yang itu? Okey, cantik Amirul. Okey, tadi kata apa? Air fryer ke? Air fryer dia membantu kita sebab bila nak masak kita tak akan kena percikan minyak. Itu cikgu, air fryer. Ya, betul. Dalam keadaan zaman serba maju ni semua nak cepat kan? Masak pun nak cepat, makan pun nak cepat. Sebab masak nak cepat, kita tengok produk kedua. Ada tak kemalatan hijau? Saya rasa ada cikgu. Ini dia, lesung batu sebenarnya. Ya. Okey, saya boleh angkat cikgu? Boleh. Okey, ini dia. Kalau dulu macam mana? Kita ambil masa 10 minit nak melumatkan bahan masakan. Betul juga. Jadi produk yang direka seiring dengan keperluan pengguna. Jadi direka macam-macam lagi. Okey, kita minta murid kita untuk membantu. Silakan pelajar. Siapakah murid itu? Cikgu, saya nak cuba. Silakan Dania. Pada zaman sekarang kerana ada perubahan gaya hidup, kita ada blender dan kita juga ada chopper. Apa tu? Chopper. Ini memang menjimatkan masa sebenarnya cikgu kan? Betul. Kalau kita lihat kan blender perlukan kuasa elektrik. Betul. Kalau Akmal nak pergi camping takkan nak usung blender. Berat cikgu. Elektrik nak cocok kat mana kan? Semuanya tak ada. Jadi chopper tu memudahkan kerja. Jadi itulah produk yang bermanfaat buat semua pengguna di luar sana. Okey, jadi seterusnya kita lihat ya, mesra alam. Okey, kalau mesra alam ni okey, kalau gambar yang cikgu dalam slide ni, cikgu nak tunjuk pasal polisterin. Okey. Kalau polisterin, cikgu juga bawa di studio. Okey. Polisterin ni kalau kita semua pack makanan sebab nak makan dengan kadar yang cepat. Betul. Kita minta kita beli di kedai dan makanan itu dibungkus di dalam polisterin. Tahu tak murid-murid di rumah dan murid-murid di studio, polisterin tidak terurai. Tidak terurai? Ya, jadi maksudnya cikgu? Secara tak langsung itu telah mencemarkan
alam sekitar. Kita sayang alam sekitar. Betul. Tak nak nanti anak cucu kita tak jumpa, tak kenal apa tu air terjun, tak kenal apa tu hutan. Sebab alam sekitar tercemar. Dan dah tak ada. Dah tak ada. Jadi hasil kreativiti dan inovasi mereka, mereka bentuk bekas makanan yang diperbuat daripada kotak. Kertas. Inilah dia cikgu kan? Ya, nampak jadi tak? lebih praktikal dan mesra alam sebenarnya. Okay? Ini dia. Contoh, dan saya pasti ramai dah banyak kedai-kedai makan di luar sana cikgu kan? Betul. Sekiranya kalau kita nak bungkus makanan, dia dah bagi dah dalam kotak makanan yang jenis menggunakan kertas ini. Betul. Ya, terbaik dan terima kasih kepada semua peniaga-peniaga di luar sana. Kita sayang alam sekitar kita, betul? Okey, seterusnya kita lihat contoh yang seterusnya yang cikgu bawa ialah penyedut minuman. Penyedut minuman, Ada cikgu? tak Akmal atas meja tu? Ini cikgu. Ada Okey. dua sebenarnya cikgu? Ya. Satu, penyedut minuman tu diperbuat daripada plastik. Yang ini. Manakala satu lagi diperbuat daripada kertas. Kenapa? Sebab setahu saya cikgu, plastik ni memang susah untuk kita menghancurkan. Betulkah perkataan saya menghancurkan cikgu? Terurai sebenarnya. Sebab itu kalau sekarang pun banyak dah restoran maupun kafe, kedai makan menggunakan straw kertas, dan kita tahu dah banyak juga kedai-kedai makan dah tak menggunakan straw cikgu. Jadi kita tanya pula pada murid kita, apa kesannya penyedut minuman ni kepada alam sekitar? Ni mesti ada orang akan cakap. Siapa nak respon kali ni? Mesti ada orang yang akan cakap penyu ni cikgu. Penyu. Kita tengok respon murid. Okey, siapa dia? Saya nak cuba cikgu. Silakan Amy. Amy, silakan. Saya rasakan cikgu, kalau kita gantikan straw tu daripada plastik jadi ke, tak kisahlah dia jadi, kita gunakan penggunaan straw, kita dapat mengitar semula dan kita dapat mengelakkan masalah persekitaran pada sungai, terutamanya fauna. Macam tu. Dan juga habitat-habitat cikgu kan? Ya, betul. Kalaulah penyedut minuman ni kita buang merata-rata tempat, masuk ke dalam sungai, laut, hidupan-hidupan tu tertelan, mati. Kemudian pupus. Sayangnya oleh kerana benda yang sekecil itu. Straw saja cikgu straw kan? saja. Jadi bila kita gantikan dengan penyedut minuman diperbuat pada kertas, ia mudah terurai, dia tidak merosakkan alam sekitar. Okay? Dan boleh kita semula. Ya, betul. Itu yang paling penting sebenarnya. Wahai murid-murid. Okey, cikgu ada contoh lagi sebenarnya. Apa dia cikgu? Cuba tengok atas meja tu Akmal. Kalau Akmal cuba kaitkan antara pasu yang ada bunga dengan sabut kelapa yang dibuat sebegitu rupa. Yang ini cikgu Ya. Saya boleh angkat ke cikgu? Boleh. Okey, saya angkat tunjukkan kepada murid-murid di rumah. Ini seperti biasalah kalau kita dapat lihat ibu bapa kita kan yang suka cucuk bertanam, dia akan menggunakan yang macam ni. Tapi kalau kita dapat lihat orang kata pasu tu menggunakan buah nyok. Orang Perak kan. Jarang sebenarnya cikgu. Tapi kat situ apa nilai yang cikgu nak tekankan? Mesra alam, tak guna bahan plastik. Bahan yang digunakan tidak merosakkan alam sekitar. Terbaiklah Cikgu Azrina. Okey. Seterusnya, selamat digunakan. Okey, selamat digunakan ini adalah ciri yang ke-5 dalam etika. Jadi, selamat digunakan ni mungkin dari segi produk yang pengguna pakai seharian. Okey, betul. Kalau dalam gambar cikgu ni, cikgu tunjuk jaket keselamatan. Okey, kita minta murid kita respon. Kalau dari segi jaket keselamatan tu, siapa nak bantu cikgu? Silakan. Saya nak cuba cikgu. Silakan. Saya cuba dulu. Jaket yang memantulkan cahaya ni dapat selamat digunakan oleh pengguna motosikal di waktu malam. Selamat digunakan pada waktu malam cikgu. Ya, betul. Okey, kita tengok pula produk kosmetik. Kalau sebagai pereka, kita perlulah menggunakan bahan-bahan yang selamat. Okey, baiklah. Dah belajar? Betul. Jom kita uji minda. Aduh. Okey, murid-murid di rumah, sila ambil kertas dan pen. Okey. Abang Akmal pun akan ambil kertas dan pen. Okey, kita tengok soalan pertama. Antara berikut, yang manakah menerangkan etika dalam reka bentuk? Okey. A. Unsur yang membantu membina sesuatu produk. B. Nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan pekerjaan. C.
peraturan, panduan dan falsafah yang menggunakan nilai untuk pembentukan produk. Dan yang akhir sekali D, nilai murni yang menjadi pegangan dan amalan seseorang pereka bentuk supaya hasil ciptaannya tidak memudaratkan dirinya serta pengguna. Saya tahu jawapan dia dah, cikgu. Cepat. Kita Ya. tengok jawapan. Okey. Murid saya pun silakan. Murid di Kita studio pegang jawapan. angkat sama-sama. Boleh ke murid-murid UNC 13? Boleh? Dah Okey, sudah anduk-anduk tandakan. Ya, cikgu. Betul kan jawapan saya ni kan? Tak tahu. Kita tengok macam mana. Alah, cikgu tak nak bantu saya pula kat sini. Okey, kita akan sama-sama. 3, 2, 1. Angkat jawapan itu. Nasib baik. Okey, baguslah. Tengok cikgu ajar murid di rumah faham dengan baik. Akmal juga menguasai dengan baik. Betul, cikgu. Sejujurnya memang tidak ada jawapan. Jadi atas meja ni saya betul-betul belajar tahu tadi. Cikgu, okey. ini saya dapat berapa markah sebenarnya? 2 markah untuk jawapan yang betul. Yeay, terima kasih, cikgu. Okey, kita 2 tengok markah. pada soalan berikutnya. Okey. Jom uji minda. Baik. Okey, nyatakan 3 etika dalam reka bentuk. Ini saya kena tulis ni, cikgu ni. Tulis. Saya kena tulis. murid di Tadi rumah pun ada kena tulis. yang itu. Lepas tu tadi lagi satu ada yang itu juga. Lepas tu ada yang ini. Ya. Dan lagi satu apa dia, cikgu? Yang itu jugalah. Okey, saya tengah tulis, cikgu. Okey. Ini memang tidak ada jawapan ya. Okey. Saya pasti murid-murid SC 13 pun sudah menulis 3 etika dalam reka bentuk. Boleh kita angkat sama-sama ke? Boleh? Okey. Okey, saya Amiro tengah tulis apa tu, Miro? Okey, kita angkat sama-sama. 3, 2, 1. Jom kita angkat jawapan kita. Yes. Wah, bagusnya. Markah penuh untuk kesemuanya. Kita tengok Amy. Amy cikgu tak nampak jawapan Amy. Amy Pegang dulu. cuba angkat jawapan. Ui, tulisan doktor, cikgu. Itulah. Itu tulisan doktor, cikgu. Saya tak faham apa dia tulis. Semua dapat menguasai. Alhamdulillah. Berapa markah ni, cikgu? Hari ni, yang ini dapat 3 markah. Yes. Jadi dah ada 5 markah. Dah ada 5 markah. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Okey. Kita tengok soalan lagi. Jom uji minda. Okey. Etika dalam reka bentuk. Ada pilihan A, B, C dan D, di mana A keaslian, B jujur, C bermanfaat, D mesra alam. Okey, jadi descriptionnya di tepi, produk yang dihasilkan menggunakan sumber semula, jadi tanpa menjejaskan alam sekitar, kena isi dalam kotak. Itu jawapan apa? Okey. Okey, yang kedua, produk yang dihasilkan dengan usaha sendiri, bukan memplagiat hasil orang lain. Baik. Yang ketiga, produk yang dibeli dengan harga yang berpatutan dan tidak membebankan pengguna. Okey, saya pasti murid-murid pun dah faham dengan penerangan cikgu tadi, dan cikgu ada menyebutkan juga apa maksud keaslian, jujur, bermanfaat dan juga mesra alam. Okey, murid-murid semua dah tulis ke jawapannya? Boleh? Okey, jom kita angkat jawapan kita sama-sama. 3, 2, 1. Ini dia, cikgu. D, B, C. Donkey, ball, cup. Siapa yang betul, siapa yang salah ni? Okey, kita tengok. D ada DAB, ada DAB, ada DAB. Cikgu, saya salah cikgu. Okey, jadi kita tengok produk yang dihasilkan menggunakan sumber semula jadi tanpa menjejaskan alam sekitar. Jawapannya D. D. Okey, betul. Satu. Yang kedua, produk yang dihasilkan dengan usaha sendiri, bukan memplagiat hasil orang lain. Keaslian A. Saya pasti, cikgu. Betul. Yes. Okay. Kemudian, produk yang dibeli dengan harga yang berpatutan, tidak membebankan pengguna. Jawapannya adalah jujur, cikgu. Ya. Jadi jawapan saya semua betul, alhamdulillah. Ya. Cikgu rasa satu je yang betul, cikgu. Okey, tak apa. Betul. Kita belajar. Tak salah pun kalau berlakukan kesilapan. Kesilapan. Yang penting kita kena jujur. Jujur, itu yang paling penting. Sebab itulah saya sekarang nak minta cikgu untuk kita berhenti rehat dulu, cikgu. Saya minta izin. Kita akan melihat video yang disediakan. Jom kita tengok.
KPM. Alhamdulillah masih lagi menyaksikan mendengar rendah yang bersiaran secara langsung di Didik TV KPM. Tadi kita dah tahu dah etika reka bentuk. Ada jujur, ada selamat digunakan. Ada apa lagi murid-murid? Itu yang saya nak sebut tadi. Dan sekarang ini Cikgu Azlia nak tunjukkan pula kerjaya dalam bidang reka bentuk. Silakan Cikgu. Okey, kita dah belajar dah etika, dah faham dah untuk jadi pereka. Fashion, pereka fashion pula. 5 ciri-cirinya. 5 ciri-cirinya. Okey, kita pergi pada kerjaya dalam bidang reka bentuk. Cantik, Jadi, silakan. kerjaya ini ada 14 kerjaya yang kita nak tahu. Sebenarnya luas tau bidang ni. Okey. Jadi, kerjaya yang pertama iaitu arkitek. Yes. Arkitek ni tugas dia merancang reka bentuk dan plan pembangunan. Kita tengok murid kita di studio pun ada benda nak share dengan kita. Ada Cikgu? Ya. Siapa tu? Silakan murid. Yang main piano ke main gitar? Ya, boleh saya cuba? Silakan Andreas, silakan. Arkitek merancang bangunan-bangunan di dalam dan di luar dengan teliti sambil mempertimbangkan kejuruteraan, fungsi dan estetika. Saya berminat menjadi seorang arkitek kerana ia memberikan saya kebebasan untuk menggunakan kreativiti saya. Itu dia Cikgu. Terima kasih Andreas ya. Terbaik Andreas, thank you so much. Tengok tu, murid dah mula berminat. Mana tahu kalau kita cakap lagi banyak-banyak, tambah lagi murid yang berminat dalam kerjaya-kerjayanya. Okay, kita tengok sebagai pereka bentuk automotif, kerjaya yang kedua iaitu merancang reka bentuk badan kenderaan dan keselesaan semasa memandu. Betul. Banyak kan kereta kat pasaran? Banyak Cikgu, ada yang huruf H, ada huruf A, ada huruf B Cikgu. Betul. Banyaklah senang kata. Okey, kita tengok juga apa respon dari murid kita untuk kerjaya sebagai pereka bentuk automotif. Silakan. Siapa itu? Cikgu, saya nak cuba. Silakan Boleh, Dania. Mereka draft susun atau komponen, rakitan dan sistem kenderaan dengan menggunakan lakaran, modal dan prototipe. Okey. Itu saja? Okey. Okey, terima kasih Dania. Thank you so much. Okey. Alright. Jadi macam itulah pereka bentuk automotif ni, dia bukan hanya nak design luar badan kereta, dalam pun dia design juga. Luar cantik tapi kalau keselesaan pun tak ada, tak guna juga. Betul. Okey, kita tengok kerjaya seterusnya. Baik. Okey, pereka bentuk kejuruteraan. Jadi dalam pereka bentuk kejuruteraan ni, tugas dia merancang reka bentuk litar, elektrik, mesin dan jentera. Jadi kerjaya ni mungkin tak popular, tapi wujud. Dan gaji tinggi. Betul. Okey, seterusnya pereka bentuk grafik. Okey, pereka bentuk grafik ni biasanya dia bekerja di belakang tabir sahaja. Dia merancang reka bentuk iklan, logo, lukisan. Kalau tak pun dia paparan depan majalah tu, muka depan majalah tu kan. Billboard tepi jalan. Betul. Senang kata orang kata apa, graphic designer. Ya. Itulah dia. Tapi demand yang sangat tinggi. Zaman sekarang ni kan? Betul. Okey, seterusnya kita lihat sebagai pereka bentuk fashion. Kalau nak berfashion, semua orang pakai baju, betul tak? Betul juga. Itu ialah keperluan asas manusia. Jadi merancang reka bentuk manusia dan haiwan. Haiwan pada baju. Oh betul Cikgu. Betul kan? Betul. Pada peminat-peminat haiwan tu kalau nak raya, kucing pun ada baju kurung. Kucing pun ada baju Melayu. Betul. Okey, kita tengok respon pada murid kita. Mari kita tengok siapa tu? Siapa? Amy ke? Bukan? Amy tu sepatutnya nak cakap tu. Okey, silakan Amy. Saya tertarik dalam reka bentuk fashion kerana saya boleh membagaikan segala kreativiti saya dalam fashion. Itu dia Cikgu. Okey, betul ya Amy. Sebab kalau kita tengok kerjaya reka bentuk fashion ni, fashion designer ni begitu mendapat perhatian kan. Semua orang nak pakai yang cantik je. Dapat pula klien daripada VVIP pula Cikgu. Betul. Okey, seterusnya tanpa buang masa, pereka bentuk permainan. Okey, jadi dalam pereka bentuk permainan ni dia merancang reka bentuk alat muka perisian permainan komputer. Jadi macam mana nak rancang kalau dia tak main?
perisian Game komputer tu. tak main game. Betul juga. Dan main game ni bukannya hanya kanak-kanak. Dewasa, semua level pun ada. Betul cikgu. Oleh kerana ada permintaan yang tinggi. Jadi kerjaya ini tak kurang hebatnya, demand pun tinggi sebenarnya, Akmal. Betul cikgu. Okey, seterusnya mereka bentuk persembahan makanan. Ini sangat menarik sebenarnya cikgu. Sebab makan dan juga setiap kali kalau kita tengok iklan di kaca TV cikgu sedapnya. Nampak mengiurkan. Betul. Cikgu. Okey. Jadi tugas dia ialah to create kan. Mereka bentuk makanan-makanan yang mungkin baru ke, yang lebih compact, yang macam cikgu pernah mengajar sebelum ni, siri sebelum ni. Mereka bentuk makanan di mana cikgu buat nasi lemak sushi. Ui. Okey, kita tengoklah respon murid. Silakan. Siapa tu? Boleh saya cuba? Silakan Navina. Saya minat mereka bentuk persembahan makanan ini sebab ia mempunyai demand yang sangat tinggi dan juga makanan ialah keperluan asas setiap individu. Itu dia. Betul juga cikgu kan. Sehingga kan kalau iklan kacang tu cikgu kacang pun kita beli cikgu. Betul. Okey, jadi mereka bentuk makanan ni hebat ni. Walaupun kadang-kadang di belakang tabir kan. Kat dapur je disediakan. Okey, seterusnya mereka bentuk industri, merancang reka bentuk peralatan dan sistem. Itu juga kita tak nampak glamour. Tapi demandnya cukup tinggi dan mereka ni memerlukan kombinasi kreativiti itu yang sangat baik. Okey, dia bukan sahaja ada IQ yang tinggi, malah kreativiti pun kena tinggi. Dia kena balance sebenarnya cikgu. Betul. Seterusnya, mereka bentuk pengajaran. Hari ni kan kita dalam suasana dalam keadaan sekarang. Mereka bentuk pengajaran ni sangat penting nak menarik minat. Betul. Nak menarik minat murid-murid di luar sana. Okey, cikgu persilakan lagi sekali murid untuk membantu cikgu. Saya ke cikgu? Tak naklah. Biarlah murid kita. Okey. Siapa nak terangkan? Saya cikgu. Boleh. Felina. Silakan Felina. Mereka bentuk pengajaran boleh membina peristiwa yang lebih menarik untuk membantu memantapkan kemahiran murid dalam subjek-subjek yang suka. Okey, betul dia. Tak nak bagi boring. Jadi, mereka bentuk pengajaran ni dia kena create yang lebih menarik. Okey, baiklah. Seterusnya, mereka bentuk hiasan dalaman. Studio kita ni cantik tak, Ma? Tengoklah cikgu. Dia punya design dengan lampunya, dengan warna kontranya. Jadi, itulah tugas perancang mereka bentuk hiasan dalaman. Okey, seterusnya. Seni bina landscape. Kat luar tadi, dekat luar Sri Pentas, cikgu tengok landscape cantik. Mesti ada mereka yang yang begitu kreatif membina landscape ini. Okey. Dan seterusnya mereka bentuk lampu. Ada juga cikgu. Banyak lampu kan? Kalau kat kedai lampu banyak tak lampu? Banyak cikgu. Tak terkira kan? Betul. Jadi inilah satu daripada kerjanya. Mereka bentuk lampu. Baiklah. Kita tiba pada kerjaya 2 yang terakhir ni. Mereka bentuk produk daripada banyak produk di pasaran. Itulah mereka akan mencari ruang dan peluang mereka produk yang baru memenuhi keperluan pengguna. Dan yang terakhir sekali, mereka bentuk perkhidmatan. Mereka bentuk perkhidmatan yang diberikan kepada orang awam. Contohnya lah penghantar makanan yang kita bagi, kita gunakan apps tu. Tiba-tiba dah ada depan mata dah. Yang abang panda tu entahlah abang apa pun. Okey, baiklah. Jom uji minda. Okey, saya buat sekali ke cikgu? Mestilah. Sebab Akmal belajar sekali. Tak ya juga. Okey, berikut adalah penyataan dalam kerjaya reka bentuk. Mereka bentuk badan kenderaan, keselesaan memandu. Apakah kerjaya tersebut? A. Mereka bentuk grafik. B. Mereka bentuk industri. C. Mereka bentuk automotif. Dan D. Mereka bentuk persembahan makanan. Ini saya pasti tak akan buat silap lagi. Jadi murid-murid pun dah tulis jawapan dia. Kita boleh angkat sekarang. 3, 2, 1. Ini dia. C. Semua betul. Tahniah semua. Okey. Baiklah. Kita pergi pada yang terakhir. Markah tadi berapa saya dapat cikgu? 2 markah. Terbaik cikgu. Terima kasih. Seterusnya kerjaya dalam reka bentuk. Berikut adalah kerjaya dalam reka bentuk dan teknologi. A ialah arkitek, B ialah pereka bentuk industri, C ialah pereka bentuk produk. So, mereka bentuk peralatan
untuk penggunaan awam. Faham. Kita tengok kejayaan yang mana bersesuaian. Okey. Mereka bentuk peralatan dan sistem. Dan yang ketiga, mereka merancang reka bentuk dan pelan pembangunan. Ya, itu dia. Dan saya pasti semua ni diorang dah tahu dah cikgu kan? Yang mana satu murid-murid? Kita lihat jawapan murid pula. Okey, murid-murid boleh angkat ke sekarang? Tapi tak nak Akmal buat yang ini. Akmal kena buat yang sana. Saya dah dapat jawapan ni cikgu. Cepat. Nanti buat yang sana. Saya buat sekarang ke cikgu? Ya, nak bagi Akmal tugas yang susah sikit. Okey, sekarang ni saya mewakili murid-murid gaji 13 cikgu Kalau nampak sini merancang reka bentuk dan pelan pembangunan. Semestinya apa murid-murid? Ini dia, kita akan letak arkitek di sini cikgu. Betul. Sebab tadi cikgu dah cakap dia punya keyword dia. Seterusnya mereka bentuk rangka kenderaan. Kenderaan ingat otomotif. Ini dia cikgu. Okey, mereka bentuk otomotif. Dan yang ketiga, mereka bentuk bangunan mesin jentera dan elektrik. Semestinya adalah apa dia? Kejuruteraan. Betul kan Aina? Ya, betul Aina. Di sini. Dan seterusnya adalah dah cakap fashion pakaian cikgu. Semestinya adalah mana dia? Mereka bentuk fashion. Kita letak di sini dan Kenapa cikgu? Hebatlah. Ya. Teruskan. Terkejut cikgu, ingat silap ke apa? Seterusnya mereka bentuk persembahan kek, roti dan buah-buahan. Semestinya adalah ini cikgu, mereka bentuk lampu cikgu. Ya. Ini dia, mereka bentuk persembahan makanan. Dan ada lagi 2 sahaja soalan. Mereka bentuk hiasan taman. Semestinya kalau dah taman adalah landscape. Dan terakhir sekali cikgu, ini saya tak nak jawab, susah cikgu. Ya ke? Mereka bentuk lampu dan cara pemasangan Aduh, macam mana? Saya rasa inilah cikgu. Ini je tinggal last kan. Mereka bentuk lampu. Betul ke cikgu Azrina yang saya letakkan jawapan di atas papan ini? 100% betul Akmal. Tahniah. Ya, kita lihat murid di studio. Ya, murid-murid JC 13 tepuklah sikit. Kita tengok jawapan murid di studio. Silakan murid. Okey, sila angkat. Jawapan yang telah anda tulis 1, 2, 3. Angkat. Yang tadi CBA. Ada BCA. Amy jawab BCA. Nampaknya Amy ni tak fokus. Cikgu macam mana nak fokus? Sebelah dia ada gitar tadi, dia main gitar tu cikgu. Iya ke? Okey. Jawapan anda CBA. Betul. Okey. Tahniah pada yang betul. Tak apa, nanti Amy kita buat soalan pengukuhan lagi. Ya. Okay. Amy akan buat extra tuition dengan cikgu selama 5 jam, betul? 5 jam? Ya, cikgu. Lamanya. Okey, jadi cikgu, hadiah yang murid-murid dapat tadi berapa cikgu sebenarnya? Okey. Murid-murid dapat 6 markah. Tapi Abang Akmal dapat 14 markah. Oh, banyak cikgu sebab bagi yang susah? Alhamdulillah, terbaiklah. Okey cikgu, saya pasti saya nak tahu jugalah kan, saya punya kemampuan ataupun grade semasa kita dah belajar tadi tu di tahap mana? Adakah tahap A, B atau C kan cikgu? Sekarang ni kita dinilai dalam PBD, pentafsiran bilik darjah. Jadi ia akan dijalankan berterusan. Tak perlu risau. Kalau tak mahir di sini, kita buat lagi. Kita buat lagi sampai murid faham. Ya. Okey, jadi sekarang ni kita nak pergi rehat dulu cikgu sebab katanya Amy dia nak nyanyikan satu lagu cikgu. Baik, sekarang anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Menengah Rendah Didik TV KPM. TV KPM.
Ya, masih lagi menyaksikan Menengah Rendah yang bersiaran secara langsung di Didik TV KPM. Tadi kita dah belajar dah yang mana Cikgu Azrina bagi tahu etika reka bentuk dan juga kerjaya di dalam reka bentuk dan teknologi ini. Dan ada 14 kesemuanya Cikgu kan. Ada reka bentuk fashion, reka bentuk fashion pakaian, macam-macam lagi lah Cikgu. Jadi sebelum kita ingin orang kata melabuhkan tirai, rumusan yang Cikgu boleh berikan kepada kami semua terutamanya yang mengambil mata pelajaran ini. Silakan Cikgu. Okey, baiklah. Sebelum ada itu, semua bahan latihan pengukuhan boleh didapati dalam Sumberku menerusi portal Delima KPM. Okey. Jadi, untuk rumusan, Cikgu nak minta 2 orang murid untuk membantu Cikgu. Silakan Amirul. Silakan Amirul. Dalam sesi pembelajaran kita hari ini, saya telah mempelajari 5 etika yang kita harus titik beratkan. Okey. Mereka haruslah jujur dan produk yang dijual atau direka perlulah asli, bermanfaat, mesra alam kita dan selamat digunakan oleh pengguna. Okey. Itu dia Amirul? Itu saja? Itu saja. Terima kasih Amirul. Terima kasih Amirul. Okey, kita persilakan murid kita yang kedua untuk membuat rumusan, iaitu Dania. Silakan Dania. Saya pula telah faham bahawa kerjaya dalam bidang reka bentuk sememangnya memberi sumbangan yang besar kepada negara. Pelbagai cabang bidang reka bentuk mewarnai bidang pekerjaan. Gabungan antara minat pengetahuan dan kreativiti dapat menghasilkan pelbagai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu dan mampu mengharumkan negara. Sebagai contoh, pereka bentuk grafik adalah proses komunikasi visual. Begitu juga pereka bentuk hiasan dalaman dapat menyelesaikan teknikal seperti lampu, bunyi dan suhu bagi menjamin keselesaan pengguna. Itu dia. Terima kasih Dania. Okey, jadi rumusan bagi cikgu pula ya. Silakan. Jadi dalam apa yang kita pelajari hari ini ialah etika, iaitu merupakan satu pegangan, garis panduan yang harus dipatuhi. Jadi seorang pereka tu tak boleh terlepas daripada garis panduan yang telah ditetapkan ya. Selain daripada itu, skop kerjaya kita sangat luas kan Akmal kan? Ada 14 bidang kesemuanya. Betul. Okey, jadi skop kerjaya ini menyediakan bidang yang sememang-memangnya menonjolkan daya kreativiti, dan seiring dengan perubahan keperluan persekitaran, pasaran teknologi. Jadi ini membuatkan kerjaya ini sangat menarik. Betul tu. Cikgu, kita dah belajar dah tadi kan? Betul. Etika dan juga kerjaya Cikgu. Ya. Dan saya pun telah menjawab beberapa soalan yang Cikgu telah berikan kepada saya dan juga murid SC13 ni. Prestasi keseluruhannya saya dapat berapa ya Cikgu? Okey, semuanya dapat markah yang terbaik lah sebab mengikuti sesi pembelajaran kita dengan baik ya. Berfokus mereka. Terima kasih Cikgu. Dengan ini saya pun boleh bekerja di Mega Holding lepas ni. Wow. Okey, jadi kepada anda semua, terima kasih banyak-banyak kerana telah setia bersama dengan kami selama 1 jam ini dan juga Cikgu Azrina juga kerana telah orang kata memberikan apa sebenarnya yang ada dalam reka bentuk dan teknologi. Dan juga terima kasih kepada murid-murid kita daripada USJ 13. You guys are awesome dan saya doakan semuanya akan berjaya sewaktu SPM 2021 nanti. Lambai sedikit semua. Hamsahamnida. Okey, jadi Cikgu terima kasih lagi sekali. Sama-sama. Dan kepada anda semua kalau tahu apa lagi yang akan diajar dalam Menengah Rendah, setiakan bersama dengan kami dalam Didik TV KPM. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. Stay safe. Take care.